Silakan. Tuan Yang di-Pertua, antara sebab-sebab kegagalan kerajaan mengawal pandemik ini ialah kelewatan mendapatkan bekalan vaksin dan memulakan program vaksinasi. Soalan pertama saya, mengapa kerajaan tidak cuba mendapatkan bekalan vaksin daripada sumber yang lain pada awalnya? Memandangkan banyak syarikat pembuatan farmasetika telah mengeluarkan berbagai jenis vaksin yang telah digunakan di negara-negara lain selama setahun lebih. Sehingga hari ini, cuma 3 jenis vaksin digunakan di negara kita ini, iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Walaupun terdapat beberapa jenis vaksin lain telah diluluskan oleh NPRA, dan saya difahamkan tambahan telah dibuat, tetapi mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke Malaysia dan digunakan di pusat pemberian vaksin. Tidakkah ini telah menunjukkan kebincangan pengurusan dan sikap tidak ambil peduli Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi? Pada awalnya, mesti berulang kali menjaminkan bahawa vaksin untuk rakyat adalah percuma, termasuk mereka mendapatkan vaksin di klinik swasta. Tetapi hari ini, kita dimaklumkan Antah Pharma telah dilantik oleh Pharmaniaga untuk menjual dan mengedarkan vaksin Sinovac di negara ini. Dan Antah Pharma akan charge RM360 untuk 2 dos dan RM300 bagi doktor klinik. Ini bermakna orang yang mendapatkan suntikan vaksin di klinik swasta harus membayar. Sekali lagi kerajaan telah buat U-turn. MOH Singapura juga melantik institusi pengubatan swasta untuk memberi vaksin Sinovac. Tapi mereka charge hanya 10 hingga 25 Sing dollar saja bagi setiap dos. Ataupun RM60 hingga RM150 untuk 2 dos saja. Dibandingkan RM360, kita perlu bayar kepada Antah Pharma. Mengapa? Di Malaysia, selepas kerajaan membayar RM2.5 bilion untuk vaksin, mengapa rakyat perlu lagi membayar kepada Antah Pharma untuk vaksin Sinovac? Tuan Yang di-Pertua, satu lagi sebab yang mengakibatkan kelewatan proses vaksinasi ialah kekurangan pusat pemberian vaksin PPV, khususnya pada peringkat permulaan. Hanya terdapat beberapa mega PPV saja yang dibuka di seluruh negara. PPV mega ini jauh daripada kawasan perumahan dan lokasinya tidak dikenali banyak orang. Tahukah Menteri betapa sukarnya untuk warga mas dan orang yang tidak mempunyai kenderaan untuk pergi ke PPV mega ini untuk mendapatkan vaksin? Saya mengalu-alukan pertambahan PPV pada 2 bulan kebelakang ini. Walaupun ia patutlah dilaksanakan pada permulaan. Setahu saya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tanah Negeri Selangor, banyak klinik kesihatan masih belum dijadikan PPV. Dan penduduk masih perlu pergi ke PPV mega itu untuk mendapatkan vaksinasi. Saya ingin tahu mengapa kerajaan tidak menggunakan klinik-klinik kesihatan kerajaan yang besar untuk dijadikan PPV. Hampir semua daerah mempunyai klinik kesihatan yang mempunyai ruang yang banyak dan cukup besar untuk menjalankan prosedur vaksinasi bagi penduduk setempat. Mereka juga mempunyai doktor-doktor dan jururawat yang terlatih dan berpengalaman melakukan prosedur suntikan vaksinasi. Lokasi klinik-klinik ini juga dikenali penduduk setempat dan ramai tidak akan ada masalah untuk hadir ke sana. Soalan saya dan rakyat jelata,
mengapa kerajaan tidak menggunakan bangunan dan kaki tangan perubatan setia ada untuk tapi memilih untuk menyewa lokasi PPP mega swasta. Harga untuk menyewa dewan swasta seperti Kuala Lumpur Convention Center dan sebagainya sangat tinggi kosnya. Soalan saya, sehingga hari ini berapa juta ringgit telah dibelanjakan untuk tujuan menyewa dewan mega swasta untuk dijadikan PPP ini. Sekian, terima kasih.